Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Baik, pada video kali ini kita akan belajar tentang surat kiriman tidak rasmi. Pada video sebelum ni telah diajar tentang surat kiriman rasmi. Sekarang kita akan belajar tentang surat kiriman tidak rasmi pula. Okey, kita lihat format dan cara penulisan surat kiriman tidak rasmi. Okey, sebelum kita teruskan dengan penulisan surat kiriman tidak rasmi, kita kenalkan dulu apa itu surat kiriman tidak rasmi. Okey, pertama, surat kiriman tidak rasmi merupakan karangan berformat. Seperti surat kiriman rasmi juga, surat kiriman tidak rasmi juga mempunyai format tertentu yang perlu diikuti. Kedua, surat kiriman tidak rasmi bersifat peribadi. Ketiga, ditujukan kepada ibu, bapa, keluarga, sahabat atau kenalan. Keempat, memberitahu sesuatu atau membalas surat rakan. Kelima, bertanya khabar. Dan keenam, mengutus surat tahniah ataupun tahziah. Untuk menulis surat kiriman tidak rasmi, kita tukarkan kata ganti nama dalam surat yang sesuai. Yang pertama, nenek dan datuk. Kita tukarkan nenda. Kedua, abang atau kakak, kakanda. Adinda untuk adik. Ibu, bonda. Bapa, ayahanda. Untuk kawan lelaki pula, saudara. Manakala kawan perempuan, kita tukarkan ganti namanya kepada saudari. Surat kiriman rasmi mempunyai beberapa format sahaja untuk dipatuhi berbanding dengan surat kiriman rasmi yang mempunyai format-format tertentu yang perlu diikuti. Kita lihat format surat kiriman tidak rasmi. Yang pertama, alamat. Alamat mestilah berada di sebelah kiri anda. Tuliskan alamat pengirim di sini. Kemudian, tarikh. Tarikh mestilah huruf kecil sahaja. Seterusnya, pendahuluan. Pendahuluan jarak 1 jari. Kemudian, tuliskan ayat yang anda inginkan. Pendahuluan mestilah tentang bertanya khabar sahaja dulu sebelum dimasukkan isi dalam perenggan kedua. Seterusnya, kata ganti nama diri bagi kawan perempuan iaitu saudari. Saudari rapatkan ke tepi garisan. Seterusnya, perenggan kedua iaitu isi pertama, tujuan anda menulis surat tersebut. Untuk perenggan ketiga, juga jarak 1 jari. Dalam surat kiriman tidak rasmi ataupun dalam karangan biasanya mempunyai 5 atau 6 perenggan. Supaya perenggan tersebut cukup bilangan patah perkataannya iaitu 180 patah perkataan. Seterusnya, tanda tangan di sebelah kiri anda juga. Yang benar, tanda tangan. Itu sahaja. Berikut merupakan perbezaan antara surat kiriman rasmi dengan surat kiriman tidak rasmi. Untuk menguji kefahaman anda, terdapat satu soalan yang boleh anda buat, iaitu tulis sepucuk surat kepada seorang rakan anda di luar negara untuk menceritakan masalah penyakit berjangkit yang sedang melanda negara anda. Nyatakan juga langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, untuk sepucuk surat ini anda perlulah tulis sepucuk surat kiriman tidak rasmi kerana
Surat kiriman ini bersifat peribadi iaitu menceritakan kepada kawan atau kenalan yang berada di luar negara. Beberapa minit kemudian. Baik, berikut yang merupakan contoh jawapan yang boleh anda tulis dalam surat kiriman tidak rasmi berdasarkan soalan sebentar tadi. Isi pertama, bertanya khabar. Isi kedua, tuliskan tujuan anda menulis surat. Ceritakan secara umum tentang penyakit berjangkit, iaitu boleh masukkan maksud di mana terjadinya penyakit tersebut, jumlah kes dan sebagainya. Contoh, tujuan saya menulis surat ini adalah untuk memberitahu saudara, iaitu kita tukarkan ganti nama kawan lelaki kita kepada saudara. Saudara tentang penyakit berjangkit yang sedang melanda negara saya. Itu antara contoh yang boleh anda tulis dalam surat kiriman tidak rasmi tersebut. Ketiga, isi ketiga, ceritakan apa yang berlaku dalam negara. Itu contohnya tidak boleh keluar rumah. Pada mulanya terdapat pembelian panik daripada masyarakat. Memandangkan penyakit ini mudah merebak, kerajaan di Malaysia telah mengambil langkah drastik bagi mengekang penyakit tersebut daripada terus menular. Bab kata pepatah Melayu, sediakan payung sebelum hujan. Untuk surat kiriman tidak rasmi boleh dimaksudkan peribahasa ataupun kata kiasan. Kerana ia bersifat peribadi, jadi lebih santai berbanding surat kiriman rasmi yang memerlukan kita untuk formal dalam penulisan. Langkah keempat iaitu isi keempat, langkah mengatasi. Mengumumkan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. Poin yang kedua, mengadakan kempen keselamatan dan penjagaan kebersihan diri. Kempen ini telah disebarluaskan melalui pelbagai media massa seperti surat khabar dan televisyen. Ceritakan juga tujuan kempen tersebut diadakan. Okey, seterusnya isi kelima iaitu penutup. Penutup, sekian saja surat saya pada kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam bingkisan yang akan datang. Kemudian, tanda tangan sebelah kiri anda. Itu sahaja. Senang bukan? Sekian saja video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Berjumpa lagi kita pada video seterusnya. Sekian, terima kasih.